Eh. Shoot. Australia. Hello. Hi guys. Welcome back. TV saya sengit ke? Ke perfect? Okay, kot. Sengit sikit tapi okey lah, nampak lah. Oh, nampak sengit Okey kot Korang ni pun perfectionist macam saya juga. Okeylah. Tak, rasa macam tak puas sebab atas nampak macam dia sengit. Hey, bertemu lagi guys. Ni bab 9 kan saya, bukan 10. Nasib baik ada orang perasan saya saja je nak sorry, bab 9 typo, minta maaf. Aduh. Sekejap. Betul sampai kawan saya marah sebab nak semua benda perfect. Kita boleh jadi perfectionist tapi jangan susahkan orang lain. Konsep hidup kita. Okay. So saya baru habis replay kelas semalam. Nasib baik saya sempat. Sorry ya, tolong tukar ini bab 9. Bab 9. Allah, bab 9. Okey, macam biasalah kita tunggu kawan awak join 3 minit. Kita akan start pada pukul 3:33 PM. OCD, dia bukan sampai tahap OCD. Lain tau, OCD dengan perfectionist lain. OCD, jangan minum jap. OCD tu, dia kalau dia tak mencapai apa yang dia nak tu, dia akan jadi anxiety tau. Dia akan jadi berdebar-debar, dia jadi tak puas sampai mengganggu fungsi hidup dia yang normal. OCD normally kena diagnose oleh doktor. Tapi perfectionist ni macam saya lah. Saya nak apa ni perfect, setup dia cantik, tak sengit. Kalau tak ni pun okey je. Kelas kita still boleh berjalan. Gitulah. Bukan cash on delivery, bukan Kuban. Itu COD, ini OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Macam apa? Tudung awning dia jatuh sikit kan. Dia tiup balik. Macam kalau perfectionist, dia nak cantik je. Kalau tak cantik, okey je. Still boleh macam biasa. Gitulah. Okay guys, dah pukul 3:33, jom kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello Form 3 Science. Apa khabar semua orang? And welcome back to our seminar Ilmu Free. Baru je kita jumpa semalam kan? Tak sampai lagi 24 jam dah jumpa balik. Tak bosan ke tengok muka saya? Tak kot Saya tak pernah bosan dengan awak sebenarnya. Nanti bila nak pukul 3:30 nak kelas dengan Form 3 ni? Tak sabar. Tak sabar. Okay, alright. Jadi kepada macam biasalah kepada existing Plusians, welcome back to our online class. Yang mana maybe semalam dia tak join, ini kali pertama dia join. Welcome to your first ever class dengan saya, Semidi. Okay. Ya betul. Sebenarnya saya baru habis lunch and tak sempat minum air. Sebab tu saya selang-seli dengan minum air kejap. Plus, tengah hari ni saya perlukan kafein. Tanpa kafein nanti saya akan mula bercakap benda yang apa? Dalam otak saya benda lain. Nak sebut jadi benda lain. Dia tersyasyu-syasyu. Okey, jadi pada hari ini saya akan mengcover topik 9 ya. Minta maaf typo dekat sini. Topik 9 sebenarnya iaitu tentang struktur matahari. Actually kan kita akan cover dua-dua subtopik tau. 9.1 dan juga 9.2 sebenarnya. Topik 9 ni dia agak pendek. Jadi kita boleh cover dia punya teori dia dan juga kita boleh terus buat latihan. Saya dah prepare dekat awak beberapa contoh soalan yang typical, yang selalu ditanya. Okey, mengcover. Ya betul, mengcover lah, dia guna imbuhan meng dekat depan tu. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, boleh ke kita mulakan sekarang? Ni chapter Form 3 ke sir? Betul. Untuk
pengetahuan awak, kita punya seminar ilmu free kita memang kita cover syllabus, current syllabus. Sebab apa? Sebab majority of you exam akhir tahun nanti dia masuk chapter form 3 sahaja. Okay, alright. Kejap saya nak buat green tea lah, dia nak estetik pula dah waktu kelas kita nak pergi bancuh green tea bagai. Sekolah saya tak belajar lagi sir. Okey, tak apa. Saya akan kita buat revision seolah-olah ini kali pertama awak belajar. Student saya pun sama, walaupun saya dah cover benda ni dengan diorang, ada je yang tak pernah dengar sebenarnya. Betul tak 3 Zeta? Mana 3 Zeta? Say hi sikit dekat chat. Okey, ada ke tak ada ni? Nasib baik ada. Okey, alright. Jadi, mula-mula kita akan tengok dulu struktur dan juga lapisan matahari. We are going to look at the structure and the layers of the sun. Lepas tu kita akan jawab contoh-contoh soalan. And then we are going to look at the phenomena. Fenomena yang berlaku dekat permukaan matahari. Api-api ni apa, benda semua ni apa, kita akan cover. Okay? Dan kita akan tengok juga bumi kita ni dilindungi oleh satu lapisan shield, pelindung bumi ni, yang dia akan lindung kita daripada sinaran berbahaya matahari. Kita akan belajar. Dan juga kita akan tengok ya fenomena ni. Siapa di sini yang pernah pergi ke Finland ke Norway ke ataupun Scandinavian countries, yang ni kita panggil aurora. Ini salah satu what we call bucket list lah. Saya punya wish list yang sampai hari ni tak lagi berkesempatan. Saya banyak travel. I have traveled to about 32 countries. Dah 32 negara. Tapi yang ni saya belum pernah lagi sebenarnya. Masih lagi tak sempat. Sebab yang ni, ya Allah cantiknya orang duk share video dia. Nak menangis tengok. Sebab dia macam suatu persembahan cahaya. It's like a light show dekat langit kita. Bayangkan. Kita duduk dekat bawah ni. Nampak warna hijau-hijau dekat atas ni. Allah subhanallah. Macam tu. Dia macam tiba jadi sebab lah pula nak pejamkan mata adik-adik. Cuba adik-adik bayangkan. Okay, anyways, dah jom kita tengok dulu apa matahari punya layer dekat sini. Okay, so kita nak tengok lapisan. Kenapa dekat kutub je? Tengok tu dia tanya saya soalan. Saya tanya dia dulu, fenomena ni hanya berlaku dekat kutub. Dia tanya saya balik. Kejap lagi kita discuss soalan ni. Kenapa tak berlaku dekat Malaysia? Contohnya pergi Tanjung Malim ke Koh Diang nak tengok aurora. Tak ada tak ada. Kita kena pergi ke kutub baru kita boleh nampak. Ada reason dia. Okey. Jap, saya nak delete beberapa page kejap. Satu trash. Sorry. Okay, so jom kita tengok. First, matahari punya structure, dia ada dua bahagian tau. Bahagian yang pertama, 1, 2, 3 ni adalah bahagian dalam matahari. The inner layer of the sun. Yang ni 4, 5, 6, ini adalah dia punya atmosphere. Matahari punya atmosfera terbahagi kepada 3 lapisan. Okay, jadi kita start daripada lapisan pertama, tengah sekali. What's the answer guys? Ya, yang ni kalau bumi kita ada kerak bumi, yang ni kita ada kerak pula dah, bukan kerak, sorry, teras matahari ataupun core. Okey, yang ni penting, dia relate dengan form 2 punya syllabus chapter 10, kelahiran bintang, the birth of the star. Ingat lagi tak? Dalam chapter tu ada satu tindak balas. There is a reaction yang berlaku dekat dalam teras matahari. Tindak balas apa? Betul. Yang berlaku adalah tindak balas nuklear. Okey, ya Allah, sorry tebal. Tindak balas nuklear. In English kita panggil sebagai nuclear reaction. Okey, kalau soalan suruh huraikan apa tindak balas nuklear tu, what is that? So dekat matahari kita sebenarnya dia punya sumber tenaga, the source of energy ialah hidrogen. Okey, so apa berlaku? Ini satu atom hidrogen, ini satu atom hidrogen. Dekat teras matahari ni dia punya graviti sangat kuat. Dia very compact tau. Jadi dua hidrogen akan dihimpit. So bila dia mula dihimpit, maka diorang akan bergabung. Okey. So hidrogen bergabung dengan hidrogen. Bila dia telah bergabung, diorang akan bertukar menjadi satu atom yang kita panggil sebagai helium. Very good. Dia akan menjadi
helium. So yang ni dua hidrogen bergabung. Two hydrogen atoms fuse. Bergabung menjadi atom, bukan menjadi helium. Okey, ketika proses ni tenaga yang sangat besar dibebaskan. Cuba teka, tenaga apakah yang dibebaskan? Two energy is being released here. Yes, first obviously tenaga haba, heat energy, betul. Tenaga haba in English ialah heat energy. Dan yang kedua, tenaga cahaya, light energy. Very good. Tenaga cahaya ataupun light energy. Dan tenaga inilah yang sampai dekat bumi menyebabkan suhu bumi kita jadi sederhana, menyebabkan organisma boleh hidup. Dan tenaga cahayalah yang sampai dekat bumi, tumbuhan boleh absorb, menjalankan fotosintesis, kita boleh dapat makanan. Okey. Jadikan sumber tenaga matahari sebenarnya dia bergantung dekat hidrogen. Tahu tak saintis cakap apa tentang hidrogen ni? Diorang kata matahari dah gunakan separuh daripada hidrogen. Maknanya kita punya matahari kita dia sedang midlife crisis. Tahu midlife? Dia dah hidup dan separuh hayat dia dah. Dah separuh dah. Separuh-separuh pun tahu tak berapa umur matahari kita? How old is our sun? Dia glu-glu dah. Cepat glu-glu. Berapa? Dia lebih kurang 4 billion, okay, 4 billion tahun roughly. So 4 billion tahun separuh hayat dia. That means matahari akan hidup lagi lebih kurang 4 bulan. 4 bulan pula, takut 4 bulan what exact. Lagi 4 billion tahun. Okay. So jangan risaulah. Waktu lagi 4 billion tu kita entah dekat mana dah masa tu, betul tak? Okay. Jadi time tu awak tanya, adakah time tu akan kiamat? We don't know. Allahu a'lam. Tapi saintis kata bintang matahari dia akan mati in the next 4 billion years. Okay. Sudah minum ke kopi belum? Sorry nak sebut 4 billion tersebut 4 bulan. Bunyi dia lebih kurang sama. Okay. Jadi itulah cerita dekat kita punya teras matahari. Jadi kan ni tenaga haba dengan tenaga cahaya yang itulah yang dibawa naik sampai ke permukaan matahari. Cahaya yang terlalu terang sampai sekarang ni kita boleh tengok tak matahari directly dari bumi? Tak nampak. Walaupun jarak berjuta-juta kilometer, we cannot see the sun directly. Dia akan menyebabkan mata kita jadi kilau. Jadi apa? Kilau. Mata kita jadi silau. Dia jadi silau macam tu kan. Punya cerah dia punya tenaga tu. Okay? And the heat kalau kita berdiri di bawah cahaya matahari sampai berpeluh-peluh dan sebagainya, punya panas dia punya haba dia tu. Okay? Alright guys. So, settle. Boleh kita gerak kepada zon kedua dengan zon ketiga. Can we move to the second and third zone? Okay. Sebenarnya kan, zon kedua dengan zon ketiga ni, dia merujuk kepada cara pemindahan haba. Heat transfer, which awak dah belajar masa form 2 juga dulu. Okey, bagi tahu dekat saya. Pemindahan tenaga ada berapa jenis? How many types of heat or energy transfer? 3. Contoh, kalau saya pegang benda besi, yang ni besi yang panas dekat ujung ni, saya pegang dekat ujung ni. Kalau dia pepejal, yes, pepejal kita kata conduction. Very good. Okey. Konduksi lah, conduction. Good. Now, kalau saya bakar makanan dekat dalam oven. Sekejap saya tunjuk dekat awak oven. Oven, apa ni kita panggil apa? Infrared. Okay. Image. Okay, contoh saya letak makanan dekat dalam oven. So dekat dalam oven, haba datang daripada jalur merah ni. Kita panggil apa? Convection. Haba kita panggil convection ataupun kita kata perolakan. Di mana tenaga haba tu dia akan naik ke atas, lepas tu dia turun balik ke bawah, dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Yang ni kita kata perolakan ataupun convection. Okay, and last one. Kalaulah kata saya berdiri dekat depan api, okay? So ini adalah unggun api. So this is unggun api. Saya berdiri, saya letakkan tangan saya dekat depan unggun api. So tangan saya berasa panas. Kalau berdiri depan unggun api, ini adalah sinaran ataupun radiation. Very good.
Okey, jadi jom kesimpulannya ada 3 ya. Konduksi or conduction, perolakan, convection, sinaran, radiasi. Okey, jadi zon yang kedua dekat sini cuba teka. Perolakan ke radiasi? Is it sinaran ataupun jawapan dia adalah zon radiasi. Okey, jadi kalau soalan tanya apa yang berlaku dekat zon ini, maka apa jawapan awak? Awak fokus kepada pemindahan haba. Haba daripada teras dipindahkan secara radiasi. The heat from the core is transferred by radiation. Okay, semute ke se? Bukan awak, orang lain semua dengar saya. Awak cuba increase volume dekat telefon awak. Ke awak tak connect dengan audio? Dia kata saya mute. Okay, jap minum jap. Mungkin masa awak masuk Zoom tu awak tak connect dekat audio. Yelah, saya cakap macam mana dia nak dengar? Astagfirullahalazim. Dia Allah. Aduh, habis tu saya nak buat macam mana nak bagi apa bahasa isyarat. Saya tak tahu bahasa isyarat macam mana. Yang ni yang main regu tu kan tulis dekat TV. Okey lah. Kita tolong dia. Kalau mute, connect dengan audio. Begitu ke? Kan bila awak masuk Zoom dia suruh connect dengan audio kan? Betul tak? Okey. So okey dah. Alright. So jom kita gerak kepada zon yang ketiga. Jadi guys, zon yang ketiga cuba teka. Wujud tak konduksi dekat sini? Matahari kita pepejal ke macam bumi yang dibina daripada batu-batuan dan juga tanah? Tidak. Bumi kita matahari kita sebenarnya adalah sebiji berbola gas. It is actually a gas ball. Dia tak dibina daripada pepejal. Jadi dekat sini adalah zon perolakan ataupun convection zone. Jadi kan itulah cara pemindahan haba daripada teras mula-mula dipindahkan secara radiasi, lepas tu dekat sini dia macam dalam oven. Apa berlaku? Dia punya haba tu naik, lepas tu haba tu turun balik, haba tu naik, haba tu turun balik, haba tu naik, haba tu turun balik. Okey. So dia macam berkepul-kepul dekat sini. Okey, dah siap. Begitulah 3 lapisan dalam matahari, the 3 inner layer of the sun. So should we go to the atmosphere sekarang? Boleh tak kita gerak kepada atmosfera bumi? Boleh Okey. Now, ni layer atmosfera yang pertama yang paling dalam sekali. Layer ni kita boleh nampak dari bumi. Yang kita duk tengok matahari warna oren-oren kuning tu adalah layer ini. Betul, nama dia adalah fotosfera. Ada kawan awak cakap granule. Granule kita tak nampak dari bumi. Okay, so the answer is fotosfera, which is the layer that can be seen from the earth. Okey, lagi 2 atmosfera dia kita tak nampak waktu hari biasa. Kita hanya nampak ketika gerhana matahari. We can only see these 2 layers during solar eclipse. Okey. So, layer yang pertama ni kita akan nampak dia warna macam merah-merah tau. Dia ada color. Okey. So, dalam bahasa Latin, color ialah chrome. Okey, chrome. Jadi disebabkan dia layer yang berwarna, maka kita sebut dia sebagai chromosfera. Awak ingat chrome means color, so layer yang berwarna adalah chromosfera. Okey, Google Chrome. Dia macam ejaan Chrome, Google Chrome itulah. Okey, layer yang terakhir dekat sini, ini yang luar yang paling luar sekali. Nampak tak dari jauh? Nampak macam dia pakai apa? Yang pemaisuri pakai tu, kita panggil apa? Crown. Nampak macam dia pakai crown kan? Okey, ni telinga dia, right? So ni mata dia. Okey, so crown. Crown dalam bahasa Latin ialah corona. Like literally coronavirus tu kan dia ada duri-duri yang nampak macam crown tu kan? So memang yang ni kita panggil coronavirus. Memang nama dia layer corona. Okey, layer corona tu ada wujud, tapi disebabkan matahari terlalu cerah,
Jadi waktu biasa kita tak nampak. Kita hanya nampak ketika solar eclipse sahaja. Okey, kenapa asyik ikut Latin? Dalam sains kita banyak ikut Latin dan juga Greek. Sebab diorang ni antara dua yang paling awal yang ilmu dalam bidang-bidang astronomi semua ni. Dan lagi satu, kalau astronomi, dia banyak juga Arab sebenarnya. Kita kan banyak ilmuwan apa dari Islam yang apa famous dalam bidang astronomi sebenarnya. Okey. Alright, jadi begitulah 3. Okey, sajalah nak tanya dekat awak. Agak-agak kan, dalam semua layer ni, yang mana sekali yang paling panas? Which one is the hottest? Agak-agak. The hottest is me lah. Tak ada guru je. Which one is the hottest? Yeah, the hottest is the teras. The core is the hottest. Betul. Sebab dekat sinilah berlakunya tindak balas nuklear. Good. Okey, yang mana satu yang paling sejuk? Sejuk dia bukan sejuk macam ais, sejuk dia masih lagi beribu-ribu darjah Celsius. Yang mana satu? Okey, sebenarnya jawapan dia bukan corona. Paling sejuk sebenarnya adalah fotosfera. Betul, some of you tahu. So the hottest, the coldest part paling sejuk ialah fotosfera. Okey, sebab reason dia something like haba tu semakin menjauhi matahari dia semakin banyak berkumpul. Something like that lah. So diorang berkumpul banyak dekat luar jadi dia lagi panas. So immediately dekat fotosfera dia lagi sejuk. Okey. Alright, jadi guys, macam mana saintis boleh tahu dia pegang ke? Kita belum sampai lagi dekat bintang matahari awak. Dia menggunakan kita panggil apa? Maklumat wave, gelombang. Macam contohlah, mana telefon saya? Mana telefon saya? Contohlah ini telefon Awak nak hantar gambar dekat dalam WhatsApp. Awak nampak ke gambar tu terkeluar daripada telefon masuk dalam telefon kawan awak? Tak kan? Kita hantar maklumat tu dalam bentuk gelombang, wave. Okey. Jadi gelombang ni kita boleh tukar dia dalam bentuk gambar, boleh jadi video, boleh jadi suhu pun boleh juga. Okey. Takut kan kalau nak hantar apa-apa keluar nampak macam gambar tu dihantar begitu macam dia hantar apa tu kat kawan dia gitu. Tengah duk mengajar dekat depan tiba-tiba terkeluar gambar kat belakang. Dia main telefon dalam kelas Okey. Alright guys, jadi jom kita cuba jawab soalan boleh tak? Dekat sini ada 6 soalan. Saya bagi masa dekat awak 3 minit dulu. Boleh tak? 3 minutes for you to try to answer. Okay. So kita akan discuss pada pukul 3.56 PM. Okay. In case you nak tahu benda ni ada dalam chapter 10 sebenarnya. Kita ada satu alat yang kita hantar benda ni jauh. Alat ni kita hantar as far as possible. Kalau rosak, kita repair. Apa nama alat tu? Betul, kita panggil space probe. Okay, probe nama dia. Bahasa Melayu, kuar angkasa, KUAR. Jadi kita ada hantar banyak space probe pergi dekat matahari sebenarnya. And still jauh, still very far sebenarnya. Jadi kan space probe ni lah yang hantar maklumat balik dekat bumi. Okay. So space probe tu ada yang paling jauh sekarang dia dah luar daripada Pluto. Dia dah lintas dah Pluto sebenarnya. That's the furthest yang kita hantar actually now. Boleh rosak ke space probe tu? Boleh. Dia boleh je terlanggar asteroid ke ataupun dia boleh diserang oleh kapal alien ke kan. I don't know, for me alien wujud. Betul. Bumi pula. Kita punya universe kita terlalu luas. It is terlalu luas Bintang kita ni hanyalah umpama seketul buih di dalam lautan yang luas tersebut. So, is it possible for other organism ataupun hidupan lain dekat luar sana? For me, ada. For me ada, cumanya kita belum berjumpa lagi. Janganlah bila kita kata alien dalam kepala awak, yang kepala hijau, yang mata bukan. Tak semestinya benda tu. It's just creature, other creature but we don't know. We haven't found it yet. Okay. Mungkin multiverse, mana tahu, mungkin tiba-tiba dekat alam semesta lain yang mengajar awak sekarang ni bukan semidi, tiba-tiba semidi tapi rupa macam teacher Sarah contohnya. Multiverse kan. Sorry, saya peminat Marvel. Okay guys, lagi 1 minit.
Berapa orang? Tak tahulah, orang kata 7, saya tak tahu. Multiverse tu berapa orang boleh jadi. Even dalam cerita kita, cerita Melayu kita pun banyak kan, Adudu semua tu kan, alien yang apa nak datang bumi demi apa? Coklat yang dicari lah, benda-benda gitu. Coklat tak ada. Apa coklat? Patut saya macam peliknya lirik dia. Is it coklat? Koko, bukan coklat. Astagfirullah. Aduh. Okey. Oh, apa ada cerita apa yang baru tu? Apa macchiato, caramel macchiato. Saya tak tengok lagi tu. Orang kata best kan? Mekamato, caramel macchiato. Mekamato. Mekamato. Best lah. Okey. Saya akan tengok minggu ni. Saya suka animasi-animasi macam tu sebenarnya. Okey guys, dah. Jom kita discuss. Yang pertama, nyatakan 3 lapisan atmosfera. Bagi tu dekat saya, atmosfera yang paling dalam sekali. The innermost layer of atmosphere. Ada jawab teras. Highlight sikit. Kita bukan bercakap pasal lapisan dalam. Kita kata atmosfera yang paling dalam. Ya, atmosfera yang paling dalam adalah fotosfera. Very good. Okey, selepas fotosfera yang nampak color merah tu, kromosfera. Very good. Dan yang paling luar sekali yang pemain tu, corona. Okey, jadi tolong highlight dia sebut kat sini atmosfera. Atmosfera hanya 3 ini sahaja. Okey, settle. Soalan yang kedua. Nyatakan 3 lapisan dalam matahari. Inner layer. So, inner layer. Kalau yang paling dalam sekali, teras, core. Very good. Second, zone radiasi. Very good. Radiation zone. Dan yang paling luar sekali, perolakan convection. Okey, siapa yang tak sempat salin everything, don't worry, saya akan bagi answer selepas kelas. Semalam punya answer dah dapat kan yang apa stoma-stoma semua tu? Dah dapat dah. Okey, alright. So, number 3, jom. Huraikan tindak balas yang berlaku dekat dalam teras. Jadi begitu dekat saya, what do we call the reaction? Tindak balas nuklear. Very good. Tindak balas nuklear. Okey. Oh, saya lupa tulislah dekat sini. Sorry, pada balik. Tulis, tolong tambah poin tindak balas nuklear. Sorry ya, tambah poin. Tindak balas nuklear. In English, nuclear reaction. Okey, ketika nuclear reaction ni, apa yang bergabung? 2 atom apa yang bergabung? Hidrogen. Very good. Jadi 2 atom hidrogen bergabung untuk membentuk helium. Very good. Okey, jadi 2 atom hidrogen bergabung membentuk atom helium. 2 hydrogen atoms fuse to form helium atom. Jadi ketika proses ni kan, apa yang dibebaskan? What is being released here? Yes, tenaga haba, lagi satu tenaga cahaya. Very good. Jadi tenaga haba dan cahaya dibebaskan. Heat and light energy is released. Alright. Jadi bila masuk form 4 nanti, physics dengan sains, dua-dua topik ada, awak akan belajar lagi detail tentang tindak balas nuklear. Untuk sekarang ni cukup sekadar kita tahu tindak balas nuklear menghasilkan haba dan cahaya disebabkan hidrogen tu bergabung. Okay. So tak tulis energi salah ke? Better tulis energi lah. Better tulis energi. Okay. Alright. Boleh ke tulis point macam ni? Sebenarnya kalau awak tengok setiap point saya, ayat dia lengkap je. Dia ada subjek, predikat, apa kata kerja tak transitif semua tu. Tapi dalam exam, you tak payah buat bullet point dekat depan. You tulis satu ayat, titik, lepas tu you tekan enter. Meaning you sambung ayat kedua dekat bawah. Itu okey. Cikgu nak semak pun sebenarnya lagi senang, tak pening kepala. Okay. Alright. Verb to be salah. Alah, janganlah terlalu grammar dengan saya. Awak ni terlalu grammar untuk saya lah. Tak boleh. Okey, jom kita gerak kepada nombor 4. Jom. Namakan lapisan yang hanya kelihatan ketika gerhana matahari solar eclipse. Apa 2 lapisan tersebut? Corona dengan kromosfera. Very good.
kromosfera yang warna merah-merah tu, corona yang warna putih besar-besar tu. Okay, alright, moving on. So what is solar eclipse? Ni gerhana matahari yang bila bulan lindung matahari tu, kan belajar kan penumrah umrah apa betul, tak ingat dah, sekolah rendah itu, sekolah rendah punya syllabus, right? Even sekolah menengah pun dia tak belajar lah. Okay, alright, moving on. Boleh kita gerak number 5, can we go to number 5? Okay, hurakian pemindahan haba. So bagaimana awak nak hurakian pemindahan haba? Sorry, saya type benda ni sebelum kelas tadi sebab saya nak cepat. Hurakian tu dia macam cerakinkan. Dia macam awak cerakinkan lah dekat sini. Allah, benda-benda gini dia suka dia suka. Huraikan. Okey, huraikan pemindahan haba dari teras ke permukaan matahari. Jadi, bagaimana haba dipindahkan? Dua caralah. Straightforward je. Betul. Haba dipindahkan secara radiasi dan juga perolakan. Through radiation and convection. Simple. Itu sahaja. Haba dipindahkan secara sinaran. Kadang-kadang bahasa Melayu kita sebut radiasi. Dua-dua ni boleh diterima. Sinaran atau radiasi dan juga perolakan. Through radiation and convection. Titik. Okay, kalau dah habis, say done untuk question number 5. Done. Okay, good. Settle. Boleh kita gerak kepada soalan yang terakhir. So, what's the hottest and coldest layer? So, the hottest layer. Hottest pula dah. Hottest layer adalah core, teras matahari. Very good. Yang paling sejuk tadi, fotosfera. Okay, sebenarnya kan, dekat fotosfera, bukannya semua sama suhu. Ada satu tempat yang mana suhu dia lagi sejuk daripada fotosfera. Yes, some of you dah tahu dah, iaitu sunspot ataupun tompok matahari. Kejap lagi kita masuk. Okay, alright, settle. Itulah contoh 6 soalan. Boleh kita gerak kepada bahagian yang seterusnya. Fenomena. Can we? Boleh Okay. Jadi kalau awak tengok dekat gambar ni, sebenarnya a lot of happening dekat atas kita punya matahari sebenarnya. Macam ada api, ada macam bentuk bulat. Lepas tu kalau kita zoom in, nampak macam dia blub macam tu. Okay, so a lot of things is happening actually. Okay, jom kita tengok yang pertama. Tahu tak, ini sebenarnya adalah popcorn caramel. Pernah tengok ke popcorn caramel? Macam butir-butir popcorn kan? Okay, yang ni sebenarnya kalau kita zoom in dekat permukaan matahari. Sekejap, do I have the video here? Ni. Awak boleh nampak tak dia bergerak-gerak kat situ? Can you see that? Okay. Yang ni sebenarnya adalah fotosfera. This is actually fotosfera yang kita zoom in. Kenapa kita nampak dia bergolak-golak begini? Sebab dekat sini kan haba dipindahkan secara perolakan, convection. So kita boleh nampak gas tu dia macam berketul-ketul macam tu. Okay? Jadi nampak macam butir-butir jagung kan? So butir jagung ni kita panggil sebagai granul. Okey, jadi yang ni kita panggil sebagai granul. Saya ada trypophobia. Sebenarnya kan trypophobia ni belum lagi diklasifikasikan sebagai actual phobia tau. Awak tahu tak? Ini side story fobia ni maksudnya suatu ketakutan. Ada fobia yang memang doktor classify benda tu sebagai actual phobia. Maksudnya bila dia tengok something tu memang dia jadi anxiety, dia jadi takut, dia jadi tak boleh kontrol diri. So trypophobia belum lagi disahkan. Tahu tak trypophobia tu apa? Okey, contohnya saya contoh macam teratai. Teratai ni. Teratai English panggil apa? Lotus seed. Awak tengok lotus seed. Lotus flower, sorry. Kita tengok lotus flower seed. Ini sebenarnya bunga teratai, sangat cantik. Itu bunga teratai. Dalam dia sebenarnya adalah dia punya biji benih dia. Sebenarnya biji benih dia ni orang boleh ambil dan makan biji teratai ni. So this is what we call some people bila dia tengok benda ni dia rasa meremang. So this is what we call trypophobia lah. Tapi macam saya cakap tadi,
belum lagi disahkan. Belum lagi disahkan sebagai actual phobia. Okey. Benda ni boleh makan tau sebenarnya. Bolehlah tutup. Okey. So, kembali kepada ini namanya adalah granule ya, granule. Okey. So, nombor 1 adalah granule. Settle. Kenapa belum disahkan? Dia benda-benda disease begini yang melibatkan psikologi ni, dia bukan boleh sesuka hati kata, oh aku ada benda tu aku sakit, tak boleh. Benda tu dia doktor, dia kena ada kesatuan doktor dan sebagainya yang kena actually apa kita kata verify. Is it like actual fear or actual disease or something like that lah. Okay, moving on. Number 2. So dekat sini kan, kadang-kadang dekat atas matahari kita boleh nampak tompok-tompok hitam. Kalau guna teleskop pun boleh nampak juga sebenarnya. Okey, nama pun tompok, maka kita panggil benda ni sebagai tompok matahari. Jadikan tompok matahari bukannya besar guys. Salah. Bukannya kecil. Kalau kita tengok satu tompok matahari itu, saiz dia lebih kurang seketul bumi. Nak kata kita ni sebenarnya kerdil sangat-sangat actually. It is really large sebenarnya. Okey, jadikan macam mana tompok matahari ni boleh terbentuk? Dia macam dia punya jerawat lah. Okey, kalau kita tengok matahari kita tengok bumi kita. Awak tahu bumi kita ni macam magnet juga sebenarnya kan. So it is like a giant magnet. Tapi medan magnet bumi dia tak bergerak tau. Medan magnet kita dia stay, dia tak bertukar. Tapi medan magnet matahari dia cacah merbah. Ini adalah medan magnet matahari. So kadang-kadang ada bahagian yang medan magnet dia very strong. Ada bahagian yang medan magnet dia tak ada, lemah, tak ada langsung macam tu. So dia punya magnet dia macam bertukar-tukar. It's like keep changing. Jadi kan, dekat mana medan magnet yang very strong, dekat situlah tompok matahari terbentuk. Kenapa? Okey. Bagi tu dekat saya balik. Cahaya yang berada dekat fotosfera ni, asal usul dia dari mana? Mana datangnya cahaya tersebut? Daripada teras. Betul, from the core. Jadi kan, kalau medan magnet tu terlalu kuat, very strong magnetic field, cahaya tu pun tak boleh tembus. Jadi bahagian tu dia tak dapat cahaya. Bila tak dapat cahaya, maka dia akan kelihatan gelap. Boleh faham? That's how tompok matahari terbentuk. Okey. Selain gelap, kalau kita test dia punya suhu, agak-agak awak dia lagi sejuk ke atau dia lagi panas daripada kawasan sekeliling? Dia lagi sejuk. Suhu dia sebenarnya lagi rendah sebab dari teras matahari dia kan bawa tenaga cahaya. Selain tenaga cahaya dia juga bawa tenaga haba. Jadi disebabkan medan magnet terlalu kuat, tenaga haba tu pun tak dapat sampai. Jadi dia lebih sejuk berbanding kawasan sekeliling. Tapi sejuk-sejuknya pun tak adalah sejuk ais. Dia masih lagi beribu-ribu darjah Celsius. Dia macam black hole ke? Bukan. It's not a black hole. Black hole is a totally different thing. Black hole datang daripada bintang gergasi yang telah mati. Black hole is like lohong hitam sebenarnya adalah giant star that mati, yang telah mati. Okay. Black hole tu planet ke? Ya Allah, saya baru sebut bintang, dia tanya planet pula. Ingatlah kita. Bintang dengan planet, dua benda yang berbeza. Planet and stars are two different thing. Okay? So, lohong hitam adalah daripada bintang yang telah mati. Okay? Ini ada dalam chapter 10, pembentukan lohong hitam, the formation of the black hole. Kalau ada masa, kita buat revision tajuk tu. Jika ada masa. Okay? Alright guys, jadi tak apa. Kejap lagi ada soalan tompok hitam tu. Kita buat together tompok hitam tu Okay, boleh kita gerak kepada yang ketiga guys. Can we go to the third one? Boleh ke? Okay, so yang ketiga. Saya simpan lagi nota Lahsia. Siapa yang follow kelas saya dari Lahsia adalah nota pasal death and birth of the stars semua tu. Okay, yang ketiga ni, jom kita tengok video dulu ya. Kejap. Okey, ini atas matahari ya. Ini of course lah animation. Dia bagi dramatik sikit, nampak cahaya api gitu. Okey. Sekejap. Saya fast forward. Okey, kadang-kadang kita boleh nampak macam satu jalur cahaya tapi dia berbentuk loop macam tu. Dia bentuk loop macam tu. Okey, kenapa dia bentuk loop macam ni? Sebenarnya kan cahaya sini dengan sini
dia punya original dia adalah magnetic field yang terlalu kuat, which is tompok hitam. Tompok hitam pula dah. Tompok matahari, sunspot. Okey. Yang ni sebenarnya asal usul. Sekejap, minum air kejap, Okey, yang ni kenapa dia boleh membentuk lengkungan begitu? Sebab yang ni dia datang daripada satu tompok matahari, dia masuk kepada tompok matahari yang lain. Sebab tu dia membentuk gegelung ataupun loop macam tu. Okey, jadi yang ni kita panggil dia sebagai apa guys? What do we call this? Ingat lagi tak? Ya, kita panggil dia semarak suria. Wah, sedap kan nama dia? Semarak suria ataupun in English kita sebut prominence. Nama dia adalah prominence kan. Okey, so semarak suria dia boleh jadi dekat macam-macam tempat, nampak? Ni. Ini magnetic field yang kuat, dia membentuk api gitu, maka dia jadi gelung gitu. Excuse me. Okey, kita tengok sebenarnya semarak suria ni ada dekat banyak tempat. It can be formed dekat at any layer. Okey, kita tengok contoh video yang lain pula. Ini contoh. Yang ni dia tunjuk bumi sekali je. Nampak tu? Kalau saya zoom in, nampak tak saiz bumi? Bumi kita sebenarnya is like very small. Itu saiz semarak suria. Dia basically boleh like musnahkan bumi kita dalam sekelip mata sahaja. Okay, alright. So jom kita labelkan yang ni adalah semarak suria ataupun prominence. Okey, Syairah tanya, macam mana nak bezakan semarak dengan nyalaan? Good question. Okey, so dah habis salin ke semarak suria, prominence? Dah. Prominence, keyword dia, rupa dia gelung begitu. Okey, now kita tengok nyalaan pula. Kita tengok nyalaan suria. Where is the video? Okey. Okey, tengok dekat depan ni. Nampak tak? Nampak tak? Tiba-tiba dia ada macam letupan whoosh gitu. Awak nampak gelung tak? Ada tak gelung yang terbentuk? Okey, saya repeat balik. Okey, yang tu ada gelung. Kalau gelung itu adalah prominence, semarak suria. Okey, prominence bila dia terbentuk dia kekal selama beberapa minggu hingga bulan. Tapi nyalaan suria ni dia macam tiba. Ada macam tengok okey, tengok kita tunggu. Nak ada dah. Ready. Lambatlah pula. Tunggu kejap. Lah dia lambat. Tu. Dia macam sudden je jadi. Whoosh begitu. Okey, jadi kalau dia whoosh macam tu dan dia tak membentuk lengkung, maka yang ni kita panggil nyalaan suria ataupun in English kita kata solar flare. Bentuk dia macam jalur ataupun kolom. Dia bentuk kolom, dia bukan bentuk melengkung. Okey. Alright. Jadi tengok dekat number 4. So number 4 yang ni dia macam whoosh gitu. So kalau dia berbentuk whoosh macam tu, maka ini bentuk ada bunyi ya. Ini bentuk dia whoosh. Jadi ini adalah nyalaan suria ataupun solar flare. Okey? Semua letupan nyalaan semua ni adalah berlaku disebabkan oleh perubahan medan magnet. It's all because of the change of the magnetic field sebenarnya. Ataupun orang kata ini sebab matahari tu dia terkentut keluar api. Okey, boleh kita gerak ke number 5 guys? Can we go to the number 5? Boleh ke? Okey, number 5 pula. Okey, yang ni kan kalau kita tengok ini adalah matahari kita. Ini matahari kita. So yang ni pula adalah letupan yang jauh lagi besar dan nampak asap yang berkepul-kepul ni, asap berkepul-kepul ni dia bukan berada dekat permukaan matahari. Dia berada dekat lapisan korona, lapisan yang paling luar. Jadi kan, yang ni disebabkan oleh lapisan korona yang meletup. So, gas yang berkepul-kepul ni akan diterbangkan keluar. Jadi, yang ni kita panggil sebagai lentingan. Sekejap, awak dengar bunyi gerudi tak? Can you hear orang drilling? Tak? Tak? Okey, kalau tak apa. Jiran saya time ni jugalah dia nak drilling.
Okey, so yang ni lentingan jisim corona ataupun coronal mass ejection. Coronal mass ejection. Okey, tadi kawan awak tanya, bukan ke yang ni adalah angin suria, solar wind? Good question. Number 6 ni, kita tengok dekat number 6 pula. Okey, number 6 adalah angin suria. Angin suria tu maksud dia anything yang dibawa dari matahari dan dia travel dekat angkasa. Angin suria dia boleh datang daripada dua benda. Yang pertama adalah solar flare. Jadi bila letupan tu berlaku, some of the particle dia tercampak dekat angkasa lepas. So solar flare boleh menyebabkan angin suria. Dan lagi satu, of course, coronal mass ejection. Bila dia meletup macam ni, of course benda-benda tu tercampak. Okay. Jadi benda ni boleh dibawa sampai ke bumi yang menyebabkan what we call angin suria ataupun solar wind. Okay. Magnetosfera bumi bukan yang ni, yang melapisi lapisan bumi magnetosfera. Kejap lagi kita masuk. Okay. Jadi itu ke meteor? Bukan. Meteor lain awak. Meteor tu dia datang daripada saki-baki planet yang tak terbentuk dengan sempurna. Itu adalah meteor, asteroid asal-usul dia semua tu. Okay? Is there possible semua fenomena ni berlaku? It is happening, Munir. Semua fenomena ni sedang berlaku dekat matahari kita. It's not only possible, it is happening sebenarnya. Okay? Alright. Tapi bukan serentak, of course, dan not all the time. It happens but not all the time. Okay. Alright. Jadi guys, bolehkah kita tengok contoh-contoh soalan yang boleh tanya tentang keenam-enam fenomena ni? Jom kita tengok contoh soalan. Okay, yang pertama, itu matahari dia ada tompok-tompok gitu. So soalan pertama, namakan dan huraikan pembentukan fenomena. So tell me the name. Apa nama dia? Sunquake pula dah. Apa? Sunspot, tompok matahari. Okey? So betul nama dia ialah tompok matahari. Okey, apa punca kenapa tompok matahari ni berlaku? Betul. Kan tadi kita tengok medan magnet matahari ni dia sangat, it's like crazy. Dia sangat bercacah merbah, dia berjalan sana sini. So tempat tompok matahari berlaku tu, medan magnet kuat ke medan magnet yang lemah? Medan magnet yang kuat. Jadi kenapa dia boleh jadi warna hitam? Kenapa dia bertompok begitu? Apa yang tak dapat dipindahkan dari teras? Tenaga cahaya. Very good. Okay. Jadi itu adalah points yang perlu awak gunakan. So, mula-mula awak kata medan magnetik yang kuat. Medan magnet yang kuat, strong magnetic field, menyebabkan tenaga cahaya tidak dapat dipindahkan. Light energy cannot be transferred. Itulah bagaimana sunspot boleh terbentuk. Okay. So, medan magnet kan berubah. So, tompok matahari pun ya betul. Tompok matahari dia bergerak-gerak juga. Macam saya tunjuk dekat, kita tengok balik video ni. You boleh nampak tak tompok matahari dekat video ni? Can you see the sunspot bergerak-gerak dekat sini? Nampak tak? Tu. Warna hitam-hitam. Tu. Dia gerak-gerak. So, tompok matahari is actually bergerak-gerak. Okay. Okay. So, itulah yang menyebabkan dia kelihatan hitam. So, kalau tambah sekali dengan tenaga haba, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tenaga cahaya dan tenaga haba tidak dapat dipindahkan. Boleh. Okay. Alright guys. So, apa yang menyebabkan berlakunya angin suria? Ni yang kita sebut tadi, lentingan jisim corona menyebabkan berlakunya angin suria. Dan juga solar flare. Solar flare pun menyebabkan berlakunya angin suria. Jadi kan, zarah-zarah bercas, dalam ni ada elektron, dia ada proton, dia ada whatever lah zarah-zarah dekat dalam ni, dia boleh diterbangkan sampai ke angkasa lepas. Itulah kita kata angin suria. Okay? Maknanya setompok tu kesan cahaya yang tak sampai lah, betul lah. Tompok tu disebabkan oleh cahaya yang tak sampai dari teras. Okay. Alright guys. Boleh kita gerak kepada yang kedua. Can we go to the second question? Shall we? So, dah habis. Kelas kita habis pukul 4.30 kan? Kita start tadi 3.30 right? Ke nak habis awal? Sampai hati nak habis awal. Saya tak.
Tak, 4,5. Okey. Alright, terangkan perbezaan suhu tompok matahari dengan kawasan bersebelahan. Temperature of sunspot with neighboring region. Suhu tompok matahari lagi tinggi ke lagi rendah, guys? Suhu dia lagi rendah. Very good. Lower temperature. Sebab apa Kenapa suhu dia lagi rendah? Sebab apa suhu dia lagi rendah? Sebab tenaga haba tak dapat dipindahkan dari teras. Very good. Okey. Jadi dekat sini jom kita tengok. Suhu tompok matahari adalah lebih rendah. Temperature is lower. Sebab kurang tenaga haba dipindahkan. Less heat energy. Saya nak tanya lagi sekali. Kenapa tenaga haba tidak dapat dipindahkan? Kenapa tenaga haba tak dapat dipindahkan? Sebab medan magnet yang kuat. Okay. So, teacher, does that mean the neighbor is hotter? Betul. Maksudnya, kalau kita tengok dekat sini ya, ini kawasan tompok matahari. This is sunspot. Jadi ini kawasan A, yang ni kawasan B. Jadi dekat sini kita kata B tak ada sunspot, B is hotter. Jadi kawasan B dia lagi panas. A ada sunspot, A lagi sejuk. Got it? Boleh faham? Okay. Alright. Okay, last kali. Tompok matahari menunjukkan corak tertentu bergantung kepada kitaran yang berlaku setiap 11 tahun. Here is the thing. Every 11 years, kita boleh nampak bilangan tompok matahari tu berubah-ubah tau. Certain years, kita boleh nampak tompok tu sangat banyak. A lot of sunspot. Certain years pula, kita nampak tompok tu sikit je. Jadi what do we call this cycle yang menunjukkan bilangan sunspot berbeza? Ya, kita sebut dia kitaran suria ataupun solar cycle. Very good. Okay, solar cycle. Jadi kan, 11 tahun ni, dia tengah-tengah dia punya pattern macam ni tau. Contoh tahun yang pertama, year 1, year 1, dia punya bilangan dia sikit. Dia menuju year 5, bilangan dia banyak. Lepas tu menuju ke year 11, bilangan dia berkurang balik. Kalau kita tengok dia punya graf dia macam ni bentuk shape dia. Dia banyak, lepas tu dia sikit balik. Jadi kalaulah kata awak nak pergi Finland, awak nak pergi Norway, nak tengok aurora. Aurora punya pembentukan, formation, bergantung kepada sunspot. Sebab apa kejap lagi kita discuss. Okay? Kalau kita pergi waktu kitar matahari itu rendah, jadi kita akan ada risiko kurang chance peluang untuk tengok aurora. Kalau kita pergi waktu sunspot yang sangat banyak, time tu kita berpeluang untuk tengok aurora. Okay? Alright. So sunspot nampak ke dari bumi? Nampak. Kalau guna teleskop, boleh nampak sunspot dari bumi sebenarnya. Okay? Alright guys. Jadi dah siap soalan yang pertama tentang sunspot. Boleh kita gerak kepada soalan yang kedua? Can we move to the second one? Boleh ke? Okay. Jadi second one ni kalau kita tengok something yang dibawa dari matahari sampai ke bumi. Can you tell me what do we call this thing? Apakah benda ini? Ini adalah solar wind ataupun angin suria. Very good. Solar wind ataupun angin suria. Can you tell me dua contoh fenomena dekat matahari yang contribute kepada solar wind? Apa dua benda yang boleh contribute kepada solar wind? Ya, solar flare yang tiba-tiba meletup tu, dan lagi satu coronal mass ejection, lentingan. Very good. So dua benda dekat matahari ni dia tembak keluar bahan-bahan zarah yang bercas tu membentuk angin suria. So angin suria ni dia akan travel dan sampai dekat bumi. Jadi kan bila dia sampai dekat bumi, kita ada perisai tau. Okey, jap saya tunjuk video Dia imagine lah yang datang tu itu adalah zarah-zarah yang bercas. Okey, lepas tu ini bumi kita ada satu perisai dekat sini. What do we call this perisai? Apa nama dia? Yes, inilah yang kita sebut sebagai magnetosfera. Okey, magnetosfera ataupun in English magnetosphere. Jadi dia duk Mekamato. Bukan Mekamato, magnetosfera. Okey, bayangkan. Cuba adik-adik bayangkan. Tak adalah pejamkan mata adik-adik. Bayangkan kalau bumi kita tak ada magnetosfera.
apa akan berlaku? Cuba fikir-fikirkan. Jap, bateri nak habis pula. Agak-agak awak. Tak adalah sampai kiamat. Astaghfirullahalazim. Bukan kiamat. Jap. Okey, macam kita tahu sinaran daripada matahari itu adalah sinaran radiasi yang very strong. Okey, jadikan kita akan terdedah kepada sinaran tu directly tau. Macam sekarang ni, even sekarang ni pun kita terdedah dekat cahaya matahari ada risiko kanser. Betul tak kan? Sebab tu kena pakai apa? Foundation, concealer, apa benda tak adalah pakai sunscreen kan. Jadi kalau bayangkan kita tak ada lapisan tersebut, kita terdedah directly dengan radiasi yang berbahaya, dia meningkatkan risiko kanser. Meningkatkan risiko kanser, menyebabkan mandul, boleh. Sebab apa? Kita punya ovary dengan testis, dalam tu ada sel gamet, sel pembiakan, boleh rosak kalau kita terdedah dengan sinaran yang apa bahaya ni. Okey? Selain itu, kita punya telefon kita kan dia guna satelit kan, betul tak? Kita hantar WhatsApp, semua tu dia connect dengan satelit. Dia mengganggu kita punya telekomunikasi. Katakan abang ataupun ayah awak bawa kereta, dia guna Waze ataupun Google Map. Itu kan navigasi tu dia guna satelit juga. Dia akan merosakkan sistem navigasi kita. Dia jadi gelong sikit lah. Okay. Even TNB punya electric distribution, dia boleh kacau kita punya penghantaran elektrik sebenarnya. Sebab elektrik kita kan basically elektron. It is electron moving, flow of electron. So zarah bercas ni dia boleh ganggu kita punya electric distribution. Dia boleh menyebabkan kita punya bandar jadi apa kita kata, boleh blackout satu bandar sebenarnya. Okay? Jadi semua ni adalah risiko kalau magnetosfera tak wujud. Tapi nasib baik Tuhan menciptakan magnetosfera untuk kita, so benda tu protect kita. Okay? Alright, jadi jom kita jawab soalan dekat sini. Namakan lapisan pada bumi. So jawapan dia adalah magnetosfera, or in English magnetosphere. Okay, so apa dia punya kepentingan, the importance, melindungi organisma daripada bahaya radiasi angin suria. Okay, protect the organism from the radiation of solar wind. Kalau saya zoom out macam ni, can you still see the handwriting? Still boleh nampak Boleh nampak Okay, alright. So dia juga mengurangkan zarah bercas dari sampai ke permukaan bumi. Kalau zarah bercas ni terlalu banyak, inilah yang kacau kita punya Waze, kacau kita punya line telefon, kacau kita punya navigation. Okay. So boleh ke tindakan manusia menyebabkan magnetosfera berkurang? Tak ada. So far tindakan manusia dia cuma ubah gas-gas macam karbon dioksida, ozon macam tu. So far tak ada lagi Sebesarkan sikit tempat kosong, ataupun ni saya uploadkan ni selepas kelas. Is that okay? Sebab sekarang pun kita tinggal lagi 4 minit je. Boleh tak? Okay Alright. Guys, jap saya nak tanya, awak ada kelas apa lepas ni? What class do you have after this? Sejarah pukul berapa? Pukul 5. Alamak. Boleh tak kalau saya pinjamkan 5 minit? Is that okay if you lend me 5 minutes? Bukan pinjam, minta. Kan saya kata pinjam, dia nak balik. Boleh? Sebab kita nak habiskan the last question. Okay, faster. Okay, nyatakan kesan buruk jika bumi tak ada lapisan tersebut. Jadi ini yang kita sebut tadi itulah. Risiko kanser, gangguan telekomunikasi, navigasi, pengagihan tenaga elektrik. Ini semua apa yang saya telah sebut tadi. Okay? Alright. So boleh saya gerak terus dekat Aurora. Yang ni awak salin selepas kelas. Boleh ke? Saya letak dekat answer. Can? Okay, good. Okay, next. Last. Cerita tentang Aurora. Okey, bagaimana aurora ni terbentuk? Jom kita tengok video secara ringkasnya. Awak nampak video lagi, awak boleh nampak Sekejap. Okey, so basically yang ni ialah angin suria, solar wind. Dia bawa zarah-zarah bercharge, charge particles. So bila zarah bercharge tu dia sampai dekat bumi punya magnetosfera, cuba awak tengok apa yang berlaku. Nampak tak? Zarah-zarah bercharge tu dia berkumpul dekat kutub utara dengan kutub selatan. Okey. Jadi bila dia berkumpul dekat kita sambung tengok
So yang belah-belah sini pun dia akan berkumpul dekat kutub utara dengan kutub selatan tau. Jadi bila dia berkumpul dekat kutub utara, kutub selatan, medan magnet, the magnetic field become very strong. Okay, very strong. Jadi interaksi antara zarah bercas dalam angin suria dengan zarah bercas dalam kita punya magnetosfera yang menyebabkan cahaya kehijau-hijauan tu akan terbentuk. Ini kalau kita saintis, kita tengok dari angkasa lepas, kita akan nampak begini. Sekejap ni. Ini kalau kita tengok kita dekat International Space Station. So kita nampak warna-warna hijau begitu. Okay? Alright. Aurora tu bahaya ke? Dia punya radiation is slightly higher, tapi dia tak adalah bahaya yang keterlaluan. Ada aurora yang produce selain warna hijau, dia boleh jadi juga a bit purplish, bluish macam tu sebenarnya. Okay. Jadi this is the reason. Inilah reason kenapa aurora kita hanya nampak dekat kutub sahaja. Sebab medan magnet yang paling kuat dekat kutub. Dia bukannya dekat kita punya khatulistiwa. Okay. Alright. Jadi dekat awak boleh Google apa ni dekat ini kalau kita ambil daripada angkasa lepas. Ini permukaan bumi, that is aurora moving. That is aurora moving this is aurora yang kita ambil gambar laju-laju sikit macam tu. Okay. Waktu siang tak nampak. Waktu siang kita tak nampak because dia cerah. Ya, kutub utara ada, kutub selatan pun ada. Kutub utara ada, kutub selatan pun ada. Dua-dua. Okay, time lapse. Sorry, I was looking for the word time lapse. Okay guys, jadi jom kita tengok soalan. Namakan fenomena ini. So nama dia adalah aurora. Bagaimana dia berlaku is all about interaction. Awak boleh baca tak lepas kelas? Saya uploadkan lepas kelas. Is that okay? It's all about interaction yang saya cerita tadi. So that interaction yang akan produce cahaya yang berwarna. Okay. Ini soalan yang kawan awak tanya. Kenapa aurora dekat kutub je? Kenapa dekat Malaysia tak ada? Sebab it's all about medan magnet yang berkumpul dekat kutub. It's very strong. Jadi dia terbentuk dekat situ. Dekat khatulistiwa tak ada. Okay. Alright guys. Sorry, saya terlajak sikit. Some of you kena pray dan kena semayang dan sebagainya dan ada kelas sejarah. Jadi saya rasa itu je lah for today. Okay. Alright. So that's all for today guys. Saya nak tanya dekat awak. For the next class kita ada nanti, awak nak tajuk apa lagi? What topic do you want with me? I just want your input. Macam semua topik dia bagi 10, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Topik 6 Topik 6 pasal elektrik tu. Okay lah, saya akan choose some from topik 6. Okay. Alright. So itu saja guys. Thank you so much for joining. Hopefully today punya lesson membantu awak untuk lagi faham bab 10 ni So I will see you again in our next session. Al-Mufri ada lagi dengan saya. Tak salah saya lagi 2 session. So that's all. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum and have a nice weekend. Bye-bye. Thank you. Bye.